وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين آمين يا رب العالمين. Amma ba'd. Terima kasih kepada Tuan Nazir, kepada Nazir dan Tuan dan seluruh yang puasa Masjid Baitul Muhabbah, tuan puan hadirin dan muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia taufik dan hidayahnya, maka dapat kita melakukan sebesar-besar kewajiban. Ini kewajiban melaksanakan solat fardu subuh, apatah lagi yang dilakukan dengan berjamaah. Malaysia buat kempen solat subuh seperti Jumat atau apa yang dibuat lah. Indonesia buat kayak tempat buat ni seluruh negara berkaya bertambah lah. Mana kempen itu berjaya, ramai yang solat subuh, ramai banyak tempat lah begitu. Ada yang mengatasi dia buat kempen seperti Jumat, setengah masjid itu sampai 4 kali buat cukup 4 kali, tak cukup. Kena 13,000 masjid muat 5,000 kan. Ada yang 2 kali, ada yang 4 kali. Jadi ini contoh yang berlaku dan alhamdulillah siapa yang termasuk dalam golongan tersebut, dan dia termasuk daripada mereka yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab mengimahkan masjid, dalam bab mendatangi masjid, dalam bab mencintai masjid, dalam bab hati terhadap masjid, semua orang ada peluang untuk mendapatnya. Tak kira daripada kanak-kanaknya, orang dewasanya, orang mudanya, orang biasanya, orang berpangkat dan sebagainya, sama je. Tapi dalam bab yang lain, mungkin orang-orang yang tertentu tidak dapat melaksanakan. Contoh kelebihan bersedekah, orang tak ada harta mencari sedekah, kan? Contoh dalam bab kepimpinan yang dikatakan satu hari pemimpin yang adil itu lebih baik daripada 40 hari hujan rahmat. Jadi siapa pembuat aja yang nak jadi pemimpin semua itu. Jadi maknanya sedikit sekali yang masuk dalam ketika tersebut. Jadi bagi orang-orang yang hati terhadap oleh masjid, semuanya layak dan boleh ke arah itu. Sebetulnya di dalam hadis menyatakan tentang 7 golongan yang diberikan perlindungan pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan daripadanya, daripada Allah SWT daripada mahsyar adalah ar-rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, orang-orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Di mana ada dia, di situ ada masjid. Di mana ada masjid, di dalam dia. Begitulah rapat hubungannya antara dirinya dengan masjid. Jadi begitulah nama masjid tersebut Baitul Muhabbah. Jadi yang penuh dengan kasih sayangnya. Jadi saya nak kongsikan kepada para jemaah hari ini tentang sambungan daripada kita Syama'il Al-Muhammadiyah, kesempurnaan kepribadian Nabi SAW. Hari ini saya kongsikan tentang bab, itu bab makan kan, makan kurma, makan itu sekarang bab malunya Rasulullah SAW. Al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Jadi bagaimana yang dikatakan malunya Rasulullah SAW yang disebut oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya bab yang ke-49. Rasa malu adalah fitrah. Barangkali bukan manusia juga, setengah haiwan itu pun dia adalah malu juga. Antaranya unta. Unta tak ada haiwan lain. Jadi dalam Quran banyak tentang unta. Di seluruh manusia melihat kepada unta. Kaifa ibilu khalaqah, bagaimana unta itu diciptakan. Rasa malu adalah fitrah manusia yang dapat bertambah apabila dilatih dan dapat berkurang apabila saudara sering mengabaikannya. Di malu itu ada grafik, ada naik, ada menurun, bergantung kepada kepahamannya terhadap perintah-perintah agama dan juga syariah. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim terdapat banyak hadis yang menerangkan sifat malu.
Antaranya lah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang maksudnya iman mempunyai lebih dari 70 cabang, dan salah satu daripadanya adalah malu. Itu hadis riwayat daripada Imam Muslim. Hadis dari Imam Muslim. Kemudian lagi Imam At-Tirmidzi yang menukilkan hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an min al-adra'i fil hijriha, wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi." Hadis ini selain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dia juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, At-Tayalisi, dan juga Imam Ibnu Sa'ad. Dalam hadis inilah yang maksudnya macam ni. Jadi kita nak faham ni. Ayat juga nak faham, tak boleh terjemah. Rasulullah adalah seorang yang lebih pemalu daripada gadis perawan. Jadi asyadda haya'an minal adra, lebih pemalu daripada gadis perawan di kamar hiasnya. Kemana itu? Apabila baginda tidak menyukai sesuatu, kami akan dapat melihat daripada riak wajah baginda. Jadi wajah baginda sallallahu alaihi wasallam itu melambangkan baginda suka atau tidak. Jadi para sahabat dapat mengenali keadaan tersebut. Jadi malu sahabat itulah malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana maknanya macam kita ini dikaitkan malu dalam hal yang sepatutnya, malu dalam hal yang tidak sepatutnya. Ini dia pepatah Melayu kata, jadi malu tapi malu tak bertempat. Nak katakan mana malu itu tak kena pada tempatnya. Malu itu sesuatu yang terpuji, tapi kenalah pada keadaan dan situasi yang tertentu. Malu dalam melakukan kemaksiatan, malu dalam melakukan keburukan, malu dalam melakukan dosa. Itu tidak betul. Tapi kalau nak buat kebaikan, aku malu kan. Nak buat kebaikan malu. Jadi itu yang tak betul. Itu yang disebut sebagai malu yang tidak berkebaikan. Hadis lagi berkenaan ini berkenaan hubungan suami isteri dia. Hadis ini tentu ada Imam Tirmidzi letakkan dalam kitab malu. Tak banyak hadis. Ada yang kedua, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin. Ma nazartu ila al-farj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau qalat ma ra'aitu farj Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qat. Hadis ini mengikut periwayatan ini Imam Tirmidzi menukilkan. Jadi hadis ini dikategorikan sebagai dhaif. Yang tadi itu ada sahih al-malu iman itu, ada sahih malunya Rasulullah SAW itu lebih pemalu daripada gadis perawan. Hadis yang ini, hadis yang saya bacakan tadi ini, yang disebut diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, aku tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah SAW, atau Aisyah berkata aku tidak pernah sekali pun melihat kemaluan Rasulullah SAW. Hadis ini dikategorikan oleh para ahli disebut sebagai dhaif kerana di dalam sanad terdapat seorang perawi yang majhul, yang tidak dikenali namanya. Kalau dalam kitab fiqh disebut la aurata baina zawjain, libasul lakum antum libasul lahum. Itu ayat Quran. Hadis yang sahih, tidak ada aurat antara suami isteri. Kalau tak ada aurat itu maknanya tak ada lah. Maknanya seluruhnya itu boleh di antara suami dan isteri. Betul hadis ini dikategorikan sebagai suami. Tetapi mungkin nak dipakai disebut malunya Nabi SAW sampai ke peringkat itu lah. Ini contohnya dua hadis saja. Sebenarnya banyak. Kalau hadis lain banyak lagi yang menceritakan tentang
malunya Rasulullah SAW. Kemudian kita yang paling kecil membicarakan kepribadian Nabi SAW yang kita yang oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Maka di sana ada kitab lain yang lebih besar yang menguraikan yang berdasarkan kepada metodologi Imam At-Tirmidzi. Jadi kita lain yang lebih luas. Jadi itu saja dua hadis tentang bab malunya Rasulullah SAW. Saya berpindah kepada bab berbekam, bab yang 50. Bagaimana cara Nabi SAW berbekam. Bekam adalah satu rawatan yang digunakan dan diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabat baginda. Bekam itu masuk rawatan yang juga wujud hingga hari ini, dan dia semakin berkembanglah. Artinya kalau bekam itu diistilahkan juga bekam sunnah, istilah kalau Malaysia ni lah. Lalu mungkin ada juga orang-orang lain yang menggunakan kaedah berbekam juga, tapi dia lebih sinonim kepada rawatan selama. Nabi SAW dan para sahabat berbekam apabila mereka mengalami kesakitan. Jadi bekam itu maksud apa? Hadis riwayat daripada Umar radhiyallahu anhu, su'ila Anas bin Malik al-kasbil hajjam wa qala ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajamahu Abu Taibah fa amara lahu bi sa'ain min at-ta'am wa kallama ahlahu wa wada'u anhu min kharajihi wa qala inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah aw inna min amsali dawaikum al-hijamah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ditanya mengenai upah berbekam, ambil upah. Kalau waktu dia punya kerja dia berbekam, kalau tak ambil upah macam mana lah cara dia nak. Lain awal sesekali dia buat bekam hanya pada hujung minggu, buat minggu tidak, tak apalah. Kalau waktu yang bekerja dia buat bekam, upah dia kena jadi apa? Ada di sini. Rasulullah pernah berbekam dengan Abu Taibah. Setelah itu baginda mengatakan supaya memberi Abu Taibah 2 sak makanan, agar ini tiap upah lah. Baginda juga berbincang dengan tuan Abu Taibah supaya dia mengurangkan jumlah uang yang diperlukan dibayar oleh seorang hamba kepada Tuhan untuk kebebasan. Mana dia hamba, dia ada hamba yang perlu dimerdekakan, maka dia kena bayar. Jadi ini hamba yang melakukan kerja berbekam itu. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik cara bagi berubat adalah dengan berbekam. Berbekam adalah sebaik-baik proses berubat. Inna min ansari dawaikum al-hijamah. Maka disyorkan untuk berbekam, termasuk dalam keadaan rawatan yang disyorkan oleh Nabi SAW. Selain daripada kita dapat pahala, selain daripada kita mengikut sunnah Nabi SAW, kita juga dapat kesehatannya. Maka disebut setiap sunnah Nabi itu adalah ada padanya kejayaan. Sunnah yang sebenar. Maknanya itu disebut as-sunnah as-sahihah. Kitab wa sunnah sahihah. Sunnah ini ada banyak jenis. Ada yang aib dan ada juga yang sangat aib dan ada juga yang palsu, yang disebahkan. Itu ada hadis palsu. Maka yang itu tak boleh lah. Yang mana dikategorikan sebagai sunnah yang sahih, maka padanya itu pasti ada kejayaan. Di dalam hal berbekam, maka dia berbekam kaedah rawatan yang disyorkan oleh Nabi SAW. Jabir Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa abarani wa ataitu al-hijab ajrahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam dan menyuruh aku memberi upah kepada tukang bekam itu. Hadisnya sahih riwayat daripada Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Hadis lain daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajala fi ahda'in wa bainal kalifain wa hatta al-hajjama ajrahu walau kana haraman lam yu'tihi. Rasulullah pernah berbekam di 2 urat di leher belakang dan 2 bahu. Belakang dan bahu. Biasalah orang kita bawa belakang juga. Baginda dan memberi upah kepada tukang bekam. Mana boleh beri upah, mana boleh mencari rezeki dengan berbekam. Jika berbekam itu haram, baginda pasti tidak memberi sebarang upah. Jadi boleh
menjadikan satu kerjaya ya, bekamnya yang profesional ini ya. Kemudian lagi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a hajjaman fa hajamahu wa sa'alahu kam kharajuka fa qala salasa asr wa wada'a anhu sa'an wa a'tahu ajrahu. Rasulullah pernah memanggil seorang tukang bekam kerana hendak berukam. Dan dia bertanya, tukang bekam itu berapakah kharaj yang kamu perlu bayar kepada tuanmu? Dia bukamnya hamba, jadi dia ada tuannya. Jika suatu baru kau akan perlu bayar kepada tuan kau. Tukang bekam juga 3 sah di ukuran dia. Selepas itu Rasulullah berbincang dengan tuannya. Kalau tukang bekam itu dikurangkan menjadi 1 sah dan Rasulullah memberinya upah. Jadi minta ringan, minta harga itu diturunkan. Dan Rasulullah pun membayar upahnya kepada tukang bekam itu. Kemudian lagi hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini semua sahabat-sahabat yang berbeza. Daripada Ibnu Umar, daripada Ibnu Abbas, daripada Ali, daripada Humaid, daripada Umar, Abdullah bin Umar. Ini semua perawi, banyak sahabat-sahabat semua yang menyebutkan tentang berbekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajimu fi ahdain wal kahil wa kana yahtajimu di 17 wa 19 wa 21. Hadis ini ada yang sahih juga diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dan juga Imam Ibnu Majah. Rasulullah pernah berukam di 2 urat batang leher belakang dan juga di atas 2 bahunya. Dan ada tarik-tarik tertentu Nabi berukam. Oh, ada tarik. Dua-dua ada tarik, ada hari bulannya. Baginya berukam pada tarikh 17, 16 dan 21. Itu tarik-tarik berukam mengikut kalender Hijri tadi. Maknanya bulannya 17, 19, 21. Kerana kalau ikut bulan tu bulan baru purnama, maka selepas puas kita berpurnama 3/4 purnama macam itulah masa-masa Nabi Sallallahu berbekam. Hari ini sahih. Kemudian lagi ini daripada Anas bin Malik. Tadi Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun bi maladin ala zahril qadam. Rasulullah pernah berukam di bagian atas telapak kaki. Padahal baginda sedang melakukan ihram. Hadis ini juga sahih. Hadis ini pun sahih dan saja diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dan juga Imam An-Nasa'i. Rasulullah berukam yang diriwayatkan dalam hadis ini antara 2 bahu, di belakang urat leher, belakang tekuk dan juga di telapak kaki. Maknanya berukam mana-mana anggota yang sesuai mengikut disyorkan oleh pakar. Jadi ada ilmu juga akan buat-buat kan, olahraga dagang tak berhenti. Pasal ni orang yang ahlinya sajalah. Tidak boleh yang tadi saya nak membukakan olahraga tak keluar. Bukan olahraga tak berhenti. Tak berhenti. Pergi alam lain lah. Jadi banyak benda benda-benda yang luar biasa kadang-kadang. Benda biasa tapi jadi luar biasa. Contohnya apa contoh? Tidur dalam kereta. Tidur dalam kereta kalau sekali bulan boleh mati, seorang mati atau satu family mati. Tidur dalam kereta masa ekor dengan ada hasilnya. Betul ya. Jadi maknanya antara perkara-perkara yang perlu diperhatikan ya. Banyak juga betul-betul yang pelik-pelik seperti itu. Di dalam berukam pun mestilah orang yang ahli dalam bidangnya. Dan termasuk dalam rawatan yang disyorkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kongsikan tentang bab yang ke-21 berkaitan dengan nama-nama Rasulullah. Biasa kita dengar nama-nama Allah, Asmaullah Al-Husna. Ini nama-nama Rasulullah. Nama Rasulullah ini macam mana? Bab ini menyebutkan sebagian daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebahagian disebut. Ia bukan semata-mata nama benar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga termasuk dalam nama-nama gelaran. Dia ada nama, ada gelaran.
Imam As-Suyuti rahimahullah menuliskan sebuah kitab khas yang menyebutkan di sana terdapat lebih 500 nama. 500 nama Nabi Muhammad yang bertajuk Al-Bahjah As-Tsaniyah. Nanti saya tak jumpa lagi kita ni. Walaupun saya ini banyak juga kita beribu-ribu juga kitab ni dalam koleksi, tapi kitab ni tak jumpa lagi. Tapi kitab ni menyebut nama Nabi SAW ada 500. Jadi Imam As-Suyuti lah, Imam As-Suyuti termasuk ulama-ulama mutakhirin yang mengumpulkan kita ulama yang sebelum digabung-gabungkan. Jadi beliau kita kenal dengan mengumpul dan menggabungkan kitab-kitab yang terdahulu dan dituliskan kitab baru. Itu antara ciri-ciri penulisan karangan Imam As-Suyuti. Banyaklah karangan dia melebihi 700 karangan mengikut setengah riwayat. Okey, itu nama Nabi, nama Rasulullah. Apa hadis yang berkaitan dengannya? Apakah kepentingan mengetahui nama-nama ini? Hadis riwayat daripada Muhammad bin Jubair bin Mut'im daripada bapaknya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li asma' ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana al-mahi alladhi yamhu Allahu fihi al-kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nasu ala qadami wa ana al-aqib wa al-aqibu laysa ba'da al-nabi. Ini salah satu hadis yang sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim selain dari Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Rasulullah SAW bersabda, aku memiliki beberapa nama. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi, aku adalah Al-Hashir, aku adalah Al-Aqib. Ada 5 yang disebut. Aku adalah Al-Mahi yang disebutkan oleh Allah bagi menghapuskan kekufuran. Sebab kata Nabi untuk membawa hidayah dan menghapuskan kekufuran. Dan memang powerful lah. Sebab Nabi berdakwah tak lama pun, 23 tahun saja datang ke sebuah negara Islam dan tersebar seluruh alam. Nabi-nabi lain dia berjaya menyampaikan risalah. Tak ada Nabi yang gagal, semua Nabi berjaya menyampaikan risalah kepada umatnya. Cuma umatnya tak menerima. Semua macam itu. Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua umatnya tolak dia. Itu Rasulullah SAW, umat ini dia sampai jadi satu agama yang Allah nak letakkan agama sejagat yang menjadi agama anutan bagi makhluk bangsa manusia dan juga bangsa jin. Jin pun termasuk daripada umat Rasulullah. Ada kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Isabah bin Tabi Sahabah. Dalam kitab itu Ibn Hajar menukilkan beberapa nama sahabat Nabi SAW daripada bangsa jin. Bangsa jin dengan kita. Bila sahabat ni manusia ada juga yang jin. Namanya sia-sia manusia. Yang ada. Sebab Nabi SAW berdakwah dengan bangsa jin dan mereka manusia. Jadi ada pun yang sebelum itu tak ada periwayatan. Adakah ada jin yang beriman pada zaman-zaman sebelum daripada Rasulullah? Itu tak pasti lah. Cuma yang kita pasti pada zaman Nabi Sulaiman AS, jin menjadi pekerja-pekerja. Nabi Allah SAW bukan menjadi umat. Dan Nabi Sulaiman tidak menyampaikan dakwahnya kepada bangsa jin, umat manusia. Tinggal lagi jin itu menjadi pekerja-pekerja Nabi Sulaiman untuk membina istana, memindahkan istana, mencari itu dan ini. Dan Nabi dia tak disebutnya. Jadi Nabi Rasulullah SAW disebut adalah Nabi juga yang mendakwah pada bangsa jin. Dan jin adalah termasuk daripada mereka yang dikategorikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan termasuk juga orang yang dikategorikan sebagai sahabat Nabi. Bagi yang bertemu dan beriman dan mati dalam iman yang berkaitan bangsa jin. Jadi Rasulullah adalah Al-Mahi yang dijadikan Allah bagi menghapuskan kekufuran, dan aku juga adalah Al-Hashir yang mengumpulkan. Kerana umat manusia dikumpulkan mengikut jejakku di padang mahsyar.
Dan aku juga adalah al-aqib yang mengakhiri, kerana tidak ada nabi selepas daripadaku. Oh, itu maksudnya. Cuma dalam hadis ini disebut 5 je lah. Jadi mana datang 500 tu banyak hati dah gabung. Dapat 500. Bagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Hadis lain daripada Huzaifah, dia berkata, laqitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turuqil Madinah wa qala ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana nabiyyur rahmah wa nabiyyut tawbah wa ana al-muqaffa wa ana al-hashir wa nabiyyul malahim. Yang ini tadi riwayat daripada Muhammad bin Jubair, ini riwayat daripada Huzaifah. Aku bertemu dengan Rasulullah di beberapa jalan di Madinah. Baginda berkata, aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Nabi yang menyebarkan rahmat, dan aku adalah Nabi yang mengatakan taubat. Aku adalah Al-Muqaffa yang dimuliakan, aku adalah Al-Hasyr yang mengumpulkan jejak-jejakku, dan aku adalah Nabi yang terlibat dalam peperangan besar, Nabiul Malahim. Beberapa kali Nabi perang. Ada juga sampai berperang berapa kali itu, 17 kali apa. Ada lagi banyak riwayat. Ada banyak Nabi berperang bagi umatnya, berperang banyak. Sampai hari ini perang tak akan habis. Sekarang ni pun kita bersedih kan. Manusia ni hari ini sudah hilang kemanusiaan. Mereka sudah memekakkan telinganya, mereka sudah membutakan matanya. Bukan sekarang mata hatinya yang buta, mata fizikal yang buta. Dan seolah-olah tak ada orang dekat Palestin, Gaza, tak ada orang. Orang tak tahu kan. Jadi ini adalah satu peperangan yang dahsyat. Sampai semua orang tak nampak. Tak nampak dalam keadaan nampak. Jadi inilah antara nama-nama Nabi SAW. Kalau nak dihuraikan, maka huraiannya itu banyak yang terdapat dalam kitab-kitab lain. Dan pastinya apa yang disebutkan dengan nama-nama Nabi melambangkan kepribadian Nabi SAW yang unggul, yang hebat. Kerana Nabi SAW adalah afdalul bashar, afdalul makhluqat, afdalul kainat. Rasulullah SAW adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik manusia, sebaik-baik penciptaan. Itu saja hadis yang berkaitan dengan nama-nama Rasulullah SAW. Ada 2 hadis. Ini reka kita kemudian ini kita mengetahui cara begitulah keunggulan. Dan nama itu juga penting. Kita kadang-kadang ada 2-3 nama saja. Nama 1 tak kenal, nama 2 tak kenal. Macam lah Imam Syafi'i, orang sebut Imam Syafi'i, orang tak tahu nama dia. Apa orang tak tahu? Orang yang belajar orang tahu lah. Orang tahu dia Muhammad ibn Idris. Syafi'i itu kerana dia Imam Bukhari, bukan nama dia Bukhari. Muhammad ibn Ismail, nama dia Muhammad ibn Ismail. Bukhari nama tempat dia. Ramailah tokoh-tokoh yang dikenali gelarannya tapi tidak dikenali namanya. Ada pun Nabi SAW dalam itu banyak nama-namanya dan banyak juga gelarannya. Ada yang Allah memberikan gelaran sekian-sekian, malaikat memberi gelaran sekian, para sahabat memberi gelaran sekian. Itulah keunggulannya. Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, bagaimana pula dengan kehidupan? Kehidupan Nabi SAW. Hadis riwayat Ibn Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, alastu fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu min ad-daqali ma yamla'u batna. Hadis ini ada sahih, diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dari Imam Ibnu Sa'ad, selain daripada Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya. Yang maksudnya bukan kamu semua dapat makan dan minum dengan sesuka hati, ma syi'tum. Yang kadang-kadang dia betul ni orang Arab buat makan kambing, makan orang itu
Jadi yang kedua, masih itu kalau khitab hadis ini, kamu dapat makan dan minum ikut surgati. Ikut surgati ya. Betul juga di zaman modern ini, Arab apa? Unta seko pakai krim tu, akan Rasulullah kerana orang buat kamu macam tu, bukannya buat kambing BBQ ni, unta BBQ, maka terus pakai krim, tak kuat kan? Yang kau dah makan kan? Contoh hari ni lah, kau tengok betul dia makan, dia betul makan tu orang boleh jadi betul lah, memang macam betul. Disebut bukan kamu semua dapat makan dan minum dengan sesurgati. Tapi dia nak cerita kat sini, aku pernah melihat Rasulullah SAW tidak mempunyai apa-apa untuk mengisi perutnya, termasuklah kurma yang kering. Kurma kering itu boleh tahan, boleh simpan setahun 2 tahun. Di mana ni dibuatkan daripada Nu'man ibn Bashir, mana lapanya Rasulullah SAW yang dikatakan mengikat perutnya dengan batu. Mengikat perut dengan batu ni. Sekarang ni ada di kapal sini banyak orang ikat perut dengan batu. Yang sekarang. Jadi nak makan tak boleh. Jadi salah satu kaedah untuk memanjangkan hayat mungkin mengikat perut dengan batu yang banyak. Nak makan batu tak boleh. Jadi batu ni dia banyak cerita. Zaman saya nak obat, ibu-ibu yang tidak ada makanan, anaknya dalam bawah, jadi dia tak ikat batu kat perut anak dia, tapi dia masak batu dalam kuali, dalam periuk. Dia tengah masak ni, batu boleh nanti dimasaknya batu. Kisah itu yang Al-Ba Umar Al-Khattab bawakan sebuni kandung tepung, tepung kandung kan. Itu kita bab batu, mengikat perut dengan batu untuk melakukan batu juga. Itu kisah-kisah kan. Ada pun apa yang ada lah. Dulu sebelum Palestin kita dekat Afrika, dan minum pun tak ada. Dia minum daripada air kencing lembu, minum. Bahkan tak ada minum. Itu contoh bagaimana susahnya orang tertentu yang tidak makanan padanya. Jadi Rasulullah ni yang disebut tidak pernah kenyang kan? Rasulullah tak pernah kenyang. Makannya berhenti sebelum kenyang. Kita double kenyang. Oh sedap ni satu, makan tambah lagi, makan tambah lagi. Tapi dah tak boleh tambah baru berhenti. Jadi Nabi tak macam tu lah kan. Nabi makan tak pernah kenyang, makan tak berhenti sebelum kenyang. Dan yang lapar ya, banyak kali yang Nabi lapar. Hadis lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, inna kunna ali Muhammad nanqusu syahran mastawqidul binarin in huwa ila tamr wal man. Kami ahli keluarga Nabi Muhammad pernah tidak menyalakan api selama sebulan penuh. Kami hanya makan kurma dan air. Jadi sebulan, pernah ada minggu-minggu yang tak berasap, ada hari-hari yang tak berasap. Itu biasalah, jadi kita pun ada mungkin seminggu musafir tak berasap dapur kita, beberapa hari keluar rumah tak berasap lah. Tapi makan di luar kan, makan di restoran luar atau tempat lain. Ini Rasulullah ni tak makan maknanya dia tak masak sebulan penuh, melainkan kurma dan air. Hadis lain daripada Abu Talha berkata, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ju' wa rafa'na an butulina an hajarin hajar. Ini kita bantu. Wa ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batni an hajarin. Qala Abu Isa Imam Tirmidzi. Hadis daripada Abu Talha yang maksudnya, kami pernah mengadu kepada Rasulullah mengenai lapar yang kami rasai. Kami menunjukkan kepada baginda
perut kami yang diikat dengan sebiji batu. Tapi tak tahu lah macam mana cara ikat, pada tak pernah buat berapa besar batu tu, kita pun tak pernah imajinasi. Cuma dengar lah dia mau ikat ni, saya rasa dah 40 tahun kan yang Rasulullah ni lapar sampai ikat batu. Kita tak pernah buat lah macam mana ikat batu, kita tak pernah ada keadaan begitu. Tak ada situasi yang boleh jadi begitu. Tapi ni sama peringkat ikat dengan batu. Selepas itu Rasulullah SAW menunjukkan kepada kami perut baginda yang diikat dengan 2 biji batu. Dia ingat Rasulullah perut dia belum diikat lagi. Rupanya Rasulullah pun dah ada apa dia buat ni. 2 biji batu ni. Lapar. Itulah sebabnya orang hari ini ada orang yang mati kelaparan dan tak dinafikan juga ada orang yang mati kekenyangan. Sama je lah. Sebab itu yang bagusnya tengah-tengah, tak ada terlalu lapar dan tak terlalu kenyang, patut-patutlah. Dua batu. Sahabat satu batu. Maknanya hadis ini kualitinya dhaif. Dia tak sebut sahih. Hadis ini kualitinya dhaif. Kerana ada perawi yang tidak diketahui. Ini disiplin dalam hadis. Kalau ada perawi yang tak diketahui, maka hadis itu jadi dhaif. Tapi mungkin juga betul hari itu, tapi nak dikatakan betul kerana metodologi dia tak boleh nak kata betul kerana ada perawi yang baik. Hadilah. Tapi biasa kita dengar kita berlaparnya kan. Sebiji batu yang digambar perutnya dan 2 biji batu. Mungkin kita belum praktik lah. Kalau kebetulan kita dah tak ada makanan dah terpaksa, mungkin dia dapat memanjangkan hayat pun. Allah lah, maka kita tak bisa buat. Tapi begini cakap ni, ramai orang di Palestin sana yang mengikat perut mereka dengan batu dan tak ada makanan. Jadi banyak orang Islam ni macam kita dan sebagainya nak hantar makanan pun kita belum juga. Memang Yahudi ni memang sangat jahat. Kalau baca kisah Fir'aun ni, rasanya Fir'aun ada baik lagi. Dia lagi dahsyat. So dia tuan, kita ni masih nak tambah ke dah cukup ni? Dah bunyi belum Dah bunyi jam? Dah? Tak bunyi apa tu? Syuruk tak bunyi lagi. Dia sambung sikit. Dia sambung satu lagi hari untuk penutup. Dipanjang sikit dalam bab kehidupan Nabi SAW. Apa hujung ni? Ini bab kehidupan, nanti bab umur, lepas tu bab kematian. Habis kita juga lagi 3 bab: hidup, umur dan mati. Jadi begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sa'ah la yakhruju biha wa la yalqahu biha ahad. Wa atahu Abu Bakr wa qala ma ja'a bika ya Abu Bakr? Qala kharajtu alqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'anzu fi wajhihi wa taslimu alaihi falam yalbas an ja'a Umar qala ma ja'a bika ya Umar? Qala al-ju' ya Rasulullah. Qala sallallahu alaihi wasallam wa ana qad wajadtu ba'da dhalik. Hadis Nabi yang sahih diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud, juga oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sahihnya, dan juga Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Ya, maksudnya Rasulullah SAW keluar dari rumah pada waktu yang tidak selalu baginda keluar dan menemui sesiapa. Hari-hari yang luar biasa lah. Tiba-tiba Abu Bakar mendekati baginda. Rasulullah bertanya, ada sebab apa yang kamu datang oleh Abu Bakar? Abu Bakar nama siapa? Abu Bakar menjawab, aku datang sebab mahu bertemu dengan Rasulullah, melihat wajah baginda dan memberi salam kepada baginda. Tidak lama sampai itu Umar pun datang. Rasulullah pun bertanya, ada sebab apa kau datang oleh Umar? Jadi Abu Bakar nak jumpa Nabi, kata aku nak bertemu dengan Rasulullah, nak melihat wajah Rasulullah, nak memberi salam kepada Rasulullah. Umar pula macam Abu Jidul lah. Umar bertemu Nabi, Umar kata, aku bersabar.
lain dari kita apa? Aku berasa lapar wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, aku juga merasakan yang sama. Aku berlapar juga. Oh, jadi mana? Sebenarnya Rasulullah berlapar, sahabat-sahabat pun lapar. Jadi maknanya mereka lebih banyak lapar daripada kenyang. Tapi pada hari ini nanti terlapar. Kemudian sambungkan kepada hari itu, wattalaku ila manzili Abil Haisam ibn Tayhan al-Ansari wa kana rajulan kathira an-nakhli wasyai wa lam yakun lahu khadam falam yajiduhu faqalu li imra'ati aina sahibuk faqalat intalaqa yasta'dhibu lana al-ma' falam yalbasu an ja'a Abul Haisam biqaryatin yaz'abuha wa wada'aha thumma ja'a yaltazim Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yuqazzif bi wa yufattihi bi abihi wa ummi. Mereka bertiga, Abu Bakar, Umar, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Mereka bertiga pun menuju ke rumah Abul Haisam ibn Tayhan al-Ansari. Kenapa pergi rumah dia ni? Beliau memiliki banyak pokok kurma dan ternakan kambing. Jadi sahabat ni ada banyak pokok kurma dan ada banyak kambing. Namun masih belum mempunyai pemandu, namun tak ada pemandu buat kerja sesuatu. Apabila sampai, mereka tidak menemui Abul Haisam. Mereka bertanya kepada istrinya, di manakah suamimu? Istrinya menjawab, beliau pergi mengambil air untuk kami. Tidak lama selepas itu Abul Haisam pulang dengan bawa kerbah yang penuh dengan air. Beliau meletakkan kerbah lalu memeluk Rasulullah SAW sampai berkata beliau bersedia menjadikan ibu dan ayahnya sebagai tebusan demi Rasulullah. Selepas itu Abul Haisam pergi ke kebunnya bersama Rasulullah. Abul Haisam membentangkan permaidani untuk mereka bertiga. Beliau kemudian mengambil satu tandan buah kurma, satu tandan buah kurma daripada sebatang pokok yang ada dan meletakkannya di hadapan mereka. Rasulullah bertanya, mengapakah kamu tidak memilih kurma yang masak untuk kami, yang matang, yang masak? Abul Haisam menjawab, wahai Rasulullah, aku mahu kamu semua yang memilih sendiri kurma yang matang dan juga yang belum. Ya, dalam satu tandan yang satu dia tak sama. Ada yang separuh masak, ada yang setengah masak, ada yang masih mentah, ada yang dah masak. Jadi kenapa kau tak ambil yang masak je? Abul Haisam kata, aku mahu kamu semua pilih sendiri mana yang matang, mana yang belum. Dengan itu mereka pun makan kurma yang diambil oleh Abul Haisam dan minum air dari Rasulullah. Berkata, inilah dan demi jiwa yang berada di alam genggamannya antara nikmat yang akan ditanya kepada kamu semua pada hari kiamat. Nikmat ini ialah tempat berteduh yang sejuk, kurma masak dan juga air yang sejuk. Masya Allah, nikmatnya macam itu pun Allah saja. Tambahkan lagi nikmatnya macam-macam serba-serbi. Lepas tak agak tinggi dan jawab kalau dah banyak-banyak kan. Begitu panjang ni hari ni kan. Dan janji bawa kita kurma, tak boleh sambungkan lagi tentang kambing pula. Abul Haisam bahkan tidak menyediakan makanan untuk mereka. Tadi baru bawa kurma. Rasulullah kata, janganlah kamu menyembelih kambing yang mengeluarkan susu. Dia ada banyak kambing. Jadi ada kambing yang banyak susu dia. Rasulullah kata jangan sembelih yang banyak susu tadi. Oleh itu Abul Haisam menyembelih kambing betina yang berumur 4 bulan. Ataupun kambing jantan yang baru belum sampai 1 tahun. Apabila siap, mereka makan makanan yang dihidangkan. Jadi maknanya yang kecil lah, yang kecil. Kambing yang kecil, bukan kambing yang dah besar ya, yang telah mengeluarkan susunya. Sesudah itu Rasulullah bertanya, adakah kamu mau punya pembantu? Abul Haisam menjawab, tidak, tak ada pembantu, buat kerja sendiri semua. Rasulullah berkata, jika kami mendapat tawaran, datanglah bertemu dengan kami. Jika kami mendapat tawaran, datanglah bertemu dengan kami. Bila Rasulullah dalam peperangan, menang dalam peperangan, maka ada tawanan. Maka tawanan itu biasanya menjadi pembantu kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di apa? Dalam ternakannya, dalam pertaniannya dan sebagainya.
Rasulullah berjaya mendapat 2 orang tawanan seperti yang dijanjikan. Abu Hasan datang bertemu kabar ini. Rasulullah kata, pilihlah seorang daripada mereka. Abu Hasan membalas, wahai Rasulullah, pilihlah untukku. Rasulullah ini 2 ni. Kau pilih yang mana satu yang kau ambil sebagai pembantu. Rasulullah dia kata, engkau pilihkan untuk aku wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, seorang yang diminta nasihat adalah orang yang dipercayai. Pilihlah tawanan yang ini sebab aku melihat dia menghentikan solat. Jagalah dia baik-baik. Jadi Rasulullah bagi dia tawanan yang berkhidmat untuk sahabat tadi yang menjaga Rasulullah SAW. Selepas itu Abu Hasan pulang dan memberitahu istrinya mengenai perkara yang disebut oleh Rasulullah. Istrinya berkata, kamu belum meraih kebaikan yang sebenar seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, kecuali jika kamu melepaskan tawanan itu. Melepaskan maknanya memerdekakan. Abu Hasan membalas, jika begitu aku lepaskan dia. Sebab istrinya dapat hadis yang lain. Pada siapa yang membebaskan tawanan, maka dia mendapat pahala lagi, kebaikan yang lagi besar. Jika begitu aku lepaskan. Rasulullah berkata, sesungguhnya Allah tidak mengutus seorang nabi atau para penggantinya kecuali orang yang diutus itu memiliki 2 pengawal pribadi, yaitu pengawal yang menyuruhnya melakukan kebaikan, memintanya menjauhi kemungkaran, dan membantunya mencegah kerosakan. Sesiapa yang dipelihara daripada pengawal yang jahat, sebenarnya dia telah dijaga daripada sebarang kerosakan dan kejahatan. Dipanjanglah hadisnya, pengiktibar yang kita dapat bagaimana Nabi SAW, para sahabatnya yang tidak kenyang dan lapar, kemudian dia bertemu dengan sahabat yang mempunyai khazanah hartanya dan memberikan, kemudian diberikan lagi, kemudian ada apa yang kita dapat, buat baik dibalas baik. Jadi diberikan kebaikan yang lebih besar lagi. Kerana para sahabat Nabi SAW ini mereka tidak pernah puas dengan kebaikan-kebaikan yang sedia ada. Bahkan mereka akan melakukan mana yang terbaik. Lagi baik, lagi baik, lagi baik, lagi baik. Dia tak pakai bawah apa-apa. Macam kita kalau boleh dia pakai bawah lagi buat. Dia tak ada sekolah lagi. Ada tak sembahyang tarawih yang kurang 60 rakaat? Tak ada. Apa rakaat yang paling tidak dalam kontrak berlalu? Ada tadi tak yang kurang 2 rakaat? Saudara, tak ada. Paling kurang saudara 2 rakaat. Kecuali kita tutup dan 2 rakaat. Jadi kita biasanya akan memilih yang paling bawah sekali. Ada beberapa sahabat Nabi SAW, mereka akan memilih mana yang terbaik. Oh, lebih baik, oh kita buat ini. Oh, di sana lebih baik, kita buat yang itu. Itu cara para sahabat Nabi SAW. Derajatnya tinggi, sederajat dengan para nabi-nabi Bani Israel. Jadi macam kita ni umat-umat dia kan, jadi kita tak tercapai lah keadaan itu, tetapi kita dimuliakan kerana menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kan Nabi Musa AS ketika mana Allah SWT katakan bahawa akan datang sebaik-baik Nabi pada akhir zaman, maka Musa kata, kalau boleh akulah Nabi itu. Nabi Musa berharap dia lah Nabi yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Allah kata Nabi lain itu bukan kau Musa. Kalau begitu jadikan aku umat Nabi itu. Nabi Musa pun berhajat untuk jadi umat kepada Nabi Adam. Dengan kata lain, dengan makna keunggulan, kemuliaan, bukan dan juga dari satu sisi menunjukkan tawadhu'nya Nabi Musa adalah Nabi Musa pun termasuk jabat Nabi Musa yang disebut sebagai Rasul Ulul Azmi, Rasul yang tertinggi daripada 5 kalian, Rasulullah, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, Ali, Aisyah. Jadi itulah saja kepolisian saya untuk pagi ini dari kita Rasulullah Muhammadiyah dalam beberapa bab yang telah sempat kita kongsikan, dan bab-bab berbekahnya dan bab-bab
sifat malu Rasulullah SAW, dan juga sebahagian daripada hadis berkaitan dengan kehidupan Nabi SAW dalam beberapa ayat tadi berkaitan dengan lapar dan kenyang. Bagaimana situasi itu berlaku kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi tuan-tuan, saudara-saudara, insyaAllah kita tak berapa hari lagi, 12 hari lagi, insyaAllah bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang dikaitkan dengan kelaparan dan bulan yang dikaitkan dengan juga dengan kekenyangan. Masa lapar 14 jam, lepas itu kenyang sekejap, lepas itu lapar lagi, lapar kenyang, lapar kenyang, lapar kenyang, lapar kenyang, dalam sebulan. Itu yang Allah anugerahkan kepada kita semua, kan, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kelebihan puasa sebulan. Dan hakikatnya umat ini dia dapat pahala bukan puasa sebulan, tak tahulah berapa banyak dapat. Sebab kita banyak puasa dan puasa itu semua pahalanya diganda-gandakan. Paling tidak pun barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, dia dah berpuasa sepanjang tahun. Tapi kalau waktu puasa macam-macam lagi, maknanya dia berpuasa kalau setahun ada 365 hari, dia bukan puasa 365 hari, dia puasa mungkin dah banyak tahun. Dalam satu tahun pun dah pahala yang bertahun-tahun. Orang dulu puasanya sebulan hanya 3 hari saja. Kaum umat-umat yang silap, dan mereka tak ada puasa sebulan, tak ada puasa 3 hari setahun, sebulan 3 hari. Kita macam-macam ini puasa. Ada puasa tahunan, ada puasa bulanan, ada puasa mingguan, ada puasa harian, ada puasa sepanjang yang dipanggil saumud dahr, puasa sepanjang tahun. Walaupun tak berpuasa tapi pahalanya sepanjang tahun. Itulah puasa kelebihan umat ini. Wallahu ta'ala a'lam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.